Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita masuk tajuk ibadat, pelajaran ibadat darjah 2, hari Ahad 29 Mac. Okey. Kita masuk pelajaran yang ke-3.2, adab-adab qada hajat. Okey, kalau kita tengok kat sini, adab-adab qada hajat yang kita dah belajar, yang kita dah terangkan secara umum, ada 3. Yang pertama, perkara-perkara sunat. Yang kedua, perkara-perkara makruh. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang haram dilakukan semasa qada hajat. Okey, jadi kat sini kita akan masuk dulu perkara-perkara yang sunat kita lakukan semasa qada hajat. Baik, ini adalah perkara-perkara sunat yang perlu kita lakukan, yang boleh kita lakukan semasa qada hajat. Okey, perkara sunat kita ulang semula, buat dapat pahala dan orang tu dikira beradab. Dan bila kita buat perkara-perkara yang sunat ni akan disukai oleh Allah. Okey, sunat semasa qada hajat. Yang pertama adalah menutup kepala. Jadi sebelum kita masuk ke tandas, kita ambil apa-apa kain, tutup kepala. Kalau tak ada kain, boleh tutup pakai tangan kiri kita untuk menutup kepala. Okey. Itu adalah sunat yang pertama. Sunat yang kedua, memakai selipar atau terompah. Okey, sebelum kita masuk ke tandas juga, kita pakai selipar ataupun terompah. Terompah ni adalah sejenis kasut, dia bukan kasut, sejenis selipar yang diperbuat daripada kayu. Okey, nanti boleh google lah gambar terompah macam mana. Kalau yang tak tahu, kalau yang dah tahu tu alhamdulillah. Okey, jadi seterusnya perkara-perkara sunat semasa qada hajat adalah baca. Okey, ustazah tertinggal doa, perkataan doa. Ini baca doa sebelum dan selepas keluar tandas. Okey, jadi sebelum kita nak masuk tandas, kita mestilah membaca doa. Dan selepas keluar tandas pun kita baca doa. Kenapa kita kena baca doa? Okey, sebabnya sebelum kita masuk ke tandas kita baca supaya Allah lindung kita, Allah jaga kita daripada syaitan. Sebab apa? Bila kita masuk dalam tandas, malaikat tak ikut masuk. Jadi siapa yang akan jaga kita? Allah. Tapi kalau kita masuk tak baca doa, syaitan akan sama-sama dengan kita. Okey, itu maksudnya kita baca doa. Okey, apabila keluar daripada tandas, kita doa juga kerana Allah dah jaga kita daripada syaitan. Okey. Itu sunat-sunat yang ketiga. Okey, yang keempat. Sebelum kita masuk ke tandas, kita masuk menggunakan kaki kiri. Kenapa kita masuk guna kaki kiri? Okey, kita masuk kalau kita pergi ke mana-mana tempat yang tidak elok, kita masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu adalah tempat yang tidak elok, tempat syaitan. Jadi kita masuk dengan kaki kiri. Okey. Itu sunat. Tapi kalau masuk pakai kaki kanan, boleh tapi tak dapatlah pahala sunnah. Sebabnya bila kita buat apa yang Rasul, kalau sunat ni maksudnya kita buat ikut yang apa Rasul buat. Jadi Rasul ajar kita masuk guna kaki kiri. Jadi kita buat dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat, tak dapatlah apa-apa. Dia tidaklah berdosa kalau awak masuk kaki kanan. Okey, itu maksudnya. Okey, dan yang kelima, okey, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Okey, sebabnya kita dah keluar daripada tempat yang tidak bersih, tempat yang tidak elok. Okey, yang keenam, sunat wudu pula. Sunat adab-adab semasa qada hajat adalah bertinggung. Okey, bertinggung maksudnya dia cangkung tapi dia duduk atas sebelah kaki kiri. Maksudnya dia macam cangkung. Kalau cangkung, dia cangkung. Tapi kalau bertinggung ni maksudnya dia cangkung tapi dia duduk atas kaki sebelah kiri. Itu maksudnya bertinggung. Okey. Itu antara sunat-sunat semasa qada hajat. Sebelum kita nak qada hajat, inilah perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Kalau buat, alhamdulillah kita dapat pahala sunat. Kalau kita tak buat, kita tinggalkan, tak dapat apa-apa. Ini adalah sunnah.
Jadi bila kita buat akan disukai oleh Allah. Okey. Jadi Ustazah ulang semula, perkara-perkara sunat semasa untuk qada hajat adalah menutup kepala, memakai selipar, membaca doa sebelum dan selepas keluar daripada tandas. Yang keempat, masuk kaki kiri dan keluar kaki kanan. Yang keenam, bertinggung. Okey, itu adalah sunat-sunat qada hajat. Okey, kita masuk kepada perkara-perkara makruh. Okey, perkara-perkara makruh maksudnya apa? Makruh benda yang Allah tidak suka. Jadi kita nak buat boleh, tapi Allah tak suka. Kalau kita baru buat sekali, okey, Allah tak suka. Tapi bila kita dah banyak-banyak kali buat, dia akan boleh jadi haram dan berdosa. Benda makruh buat sikit tak ada masalah, buat dah selalu buat dia akan jadi dosa. Okey, tu sebab tu nama dia makruh, sebab Allah tak suka. Okey, jadi kita masuk perkara-perkara makruh semasa kita nak qada hajat ada 5. Ini perkara-perkara yang Allah tak suka kita buat. Okey, yang pertama, bercakap-cakap. Jadi bila kita tengah qada hajat, kita janganlah bercakap-cakap dengan kawan dekat tandas sebelah. Kita masuk qada hajat, kita diam-diam saja. Tak perlu bercerita, bercakap dengan kawan dekat tandas sebelah. Sebab ini adalah makruh. Jadi kita buat, setiap kali kita buat, kali pertama buat, Allah maaf. Tapi kali kedua, ketiga, kita dah buat setiap hari masuk tanda je bercakap, masuk tanda je bercakap, dia akan jadi berdosa. Okey, dan yang kedua, duduk lama. Bila dia dah bercakap-cakap, dia akan duduk lama. Bila dia duduk lama, dia jadi makruh. Okey, kenapa kita tak boleh duduk lama? Sebab kan itu tandas tempat syaitan. Jadi sebab tu kita tidak digalakkan makruh duduk lama-lama. Dan bercakap-cakap pun tak boleh sebab kita berada di dalam tandas. Okey, yang ketiga, berdiri. Maksudnya bila kita qada hajat tu kita berdiri. Yang berdiri biasanya lelaki. Jadi bila nak buang air kecil kita kena cangkung, ataupun tadi kita dah belajar sunat bertinggung. Sama ada buang air kecil atau buang air besar, kita buat cara bertinggung. Okey, itu maksudnya sunat. Tapi kalau yang makruh ni berdiri. Jadi kalau nak buang air kecil, kalau yang lelaki boleh kena duduk, tak boleh berdiri. Berdiri makruh. Yang keempat, pada air tenang dan tidak mengalir. Apa maksud air tenang dan tidak mengalir? Maksudnya contoh, kita nampak longkang ataupun kita nampak satu kawasan ada air bertakung. Air tu dia tak bergerak pun. Lepas tu kita pun qada hajat kat situ. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bila qada hajat di situ, dia akan menyebarkan bau. Menyebarkan bau yang tidak senang. Jadi dia akan memberi bau busuk dan akan datang segala jenis binatang-binatang yang tidak inilah, contoh macam lalat, semut. Itu maksudnya binatang-binatang yang boleh membawa penyakit. Okey, jadi kalau kita nak buang air kecil atau buang air besar, yang ini qada hajat, kita kena nak buang boleh tapi pada air yang mengalir. Contoh macam sungai. Sungai air dia mengalir, jadi tak ada masalah kalau kita nak buang air besar ataupun kita nak buang air kecil. Kita nak qada hajat di sungai tak ada masalah sebabnya dia mengalir. Tapi kalau dalam longkang ataupun dalam kolam renang air dia tidak mengalir, air dia bertakung. Jadi janganlah awak qada hajat kat situ. Kan? Itu maksudnya air bertakung dan tidak mengalir. Okey, yang kelima, di bawah pokok buah-buahan. Walaupun pokok tu tak ada buah tapi kita tak boleh qada hajat bawah tu. Okey, contoh kat kampung, sekarang balik kampung, bawah dekat kampung ada pokok kelapa. Kita pun tak tahan pergi qada hajat dekat bawah pokok kelapa. Tak boleh. Walaupun pokok kelapa tu dah tua, dah tak ada buah lagi dah. Tak boleh. Sebabnya dia adalah pokok buah-buahan. Okey, jadi ini adalah perkara-perkara yang makruh kita lakukan semasa qada hajat. Okey, bercakap-cakap, duduk lama, berdiri, pada air yang tenang dan tidak mengalir, di bawah pokok buah-buahan. Okey, itu perkara-perkara yang makruh. Okey, seterusnya kita masuk perkara yang haram.
Perkara yang haram ni yang memang lagi teruslah Allah, ini haram, memang kalau haram kita buat terus dapat dosa. Sebab perkara ni Allah tidak suka. Okey. Yang pertama kita masuk terus, ada adab qada hajat yang haram dilakukan. Yang pertama, menghadap atau membelakangkan kiblat. Maksudnya kita tahu arah kiblat kita kat mana kan. Jadi kita tak boleh buang air besar atau buang air kecil menghadap arah kiblat. Tak boleh. Maksudnya kalau kita tahu arah kiblat, kita sengitkan badan kita. Jangan menghadap ke arah kiblat. Sebab dia haram, berdosa. Kalau haram, buat dosa. Okey. Kalau tak buat, dapat pahala. Okey. Yang kedua, atas kubur. Ni atas kubur tak boleh, walaupun atas kubur Cina ataupun kubur Kristian tak boleh, sebab ni adalah atas kubur, ini adalah penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Okey, itu kalau kita buat haram, berdosa besar, berdosa. Okey, yang ketiga, dalam masjid, surau dan tempat solat. Maksudnya tempat solat tu tempat kita nak solat kan, jadi bila kita qada hajat di dalam tempat solat, jadi akan mengotorkan tempat solat. Tempat solat ni masjid, surau dan tempat solat. Contoh kalau kat rumah kita ada satu ruang untuk solat, janganlah kita qada hajat kat situ. Okey, qada hajatnya di dalam tandas. Okey, yang keempat, tempat orang tanpa izin. Tempat orang tanpa izin ni apa ni? Maksudnya kita pergi tempat orang, kita masuk tandas dia. Maksudnya kita pergi rumah orang, kita ziarah kan. Contoh hari raya kita pergi rumah orang, kita tak tahan, kita sakit perut, kita selamba je masuk pergi ke tandas rumah dia. Tak boleh. Sebab apa? Ini adalah tempat private, tempat privacy. Jadi sebelum kita nak masuk ke tandas, walaupun kita sakit perut tak tahan, kita kena minta izin dulu. Jadi minta izin untuk pergi ke tandas untuk qada hajat. Jadi tak boleh tanpa izin. Itu maksudnya tempat orang tanpa izin. Maksudnya tandas dia. Okey, yang kelima, membawa benda-benda yang ada kalimah suci. Kalimah suci ni maksudnya ayat-ayat Al-Quran ataupun nama-nama Allah ataupun nama-nama Nabi. Itu maksudnya kalau kita bawa benda tu ke dalam tandas, dia berdosa. Sebab dia adalah perkara yang haram. Okey, jadi Ustazah ulang semula perkara-perkara yang haram semasa qada hajat ada 5. Yang pertama, menghadap atau membelakangkan kiblat. Yang kedua, di atas kubur. Yang ketiga, dalam masjid, surau dan tempat solat. 4, tempat orang tanpa izin, iaitu tandas di rumah orang atau di mana-mana sahaja. Okey, yang kelima, membawa benda-benda yang ada kalimah suci seperti ayat-ayat Al-Quran, kalimah nama Allah. Okey, setakat ni itu saja adab-adab qada hajat. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang di dalam video yang akan datang. Jadi kalau ada yang tidak faham, boleh tanya Ustazah terus melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.